Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Nama saya Amir Salihin bin Abdul Syukur akan menyampaikan virus COVID-19 adalah sejenis wabak penyakit yang telah dibawa berasalnya daripada Wuhan, China. Wabak ini dikenal pasti dan dikesan awal berada di Wuhan. Ianya juga datang daripada spesies haiwan iaitu kelawar dan telah meragut nyawa manusia. Bahkan puluhan manusia mengalami gangguan pernafasan akibat wabak COVID-19 ini. Saya amat yakin COVID-19 ini sangat berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Zarudin, nombor kod program MBS 2012019. Hari ini saya ingin membincangkan tentang objektif kajian. Ia dapat memberikan pandangan yang jelas dialami oleh masyarakat pada keadaan terkini ketika pandemik COVID-19. Poin yang pertama ialah untuk menyatakan tujuan utama dalam memberikan suntikan semangat juang yang tinggi dan nasihat untuk masyarakat. Poin yang kedua, untuk mencari jalan penyelesaian yang terbaik buat masyarakat yang mengalami masalah tekanan mental yang amat terkesan ketika ini. Poin yang terakhir, untuk mendapatkan info terkini mengenai status kesihatan mental di dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz Haikal bin Yusof dan hari ini saya akan berkongsi kepada anda bagaimana COVID-19 boleh merebak. COVID-19 boleh merebak melalui titisan cecair yang keluar dari hidung atau mulut individu yang telah dijangkiti COVID-19. Sebagai contoh, individu yang telah dijangkiti COVID-19 pergi ke tempat awam dan mengalami batuk dan bersin ketika di sana, maka titisan yang keluar dari hidung atau mulut individu tersebut boleh menjangkiti orang lain yang berada di sana. Manakala individu yang belum dijangkiti COVID-19 boleh dijangkiti melalui mulut, hidung dan mata. Pandemik COVID-19 kini menjangkiti ratusan juta penduduk di seluruh dunia. Angka kematian juga semakin hari semakin meningkat. Kebanyakan negara menjalankan sekatan pergerakan bagi mengekang penularan wabak. Malaysia tidak terkecuali dengan mengambil langkah yang sama. Secara lazimnya, kediaman dikatakan selamat ketika berlaku wabak seperti ini. Meminimumkan pergerakan keluar dapat mengurangkan risiko terdedah kepada virus. Bagaimanapun, tanpa sedar, berada di kediaman tertutup dalam tempoh lama boleh juga mengundang risiko yang lain. Pelbagai kajian dijalankan terhadap persekitaran tertutup termasuk rumah kediaman. Mendapati kadar pencemaran udara di dalamnya lebih tinggi berbanding persekitaran luar. Beberapa faktor dikenal pasti seperti habuk, bau badan dan yang paling berbahaya ialah gas beracun atau secara saintifiknya disebut sebagai volatile organic compounds. VOC terhasil daripada bahan pewangi atau kelengkapan rumah termasuk cat yang digunakan untuk mewarnai dinding rumah. Untuk jangka masa pendek, seseorang yang terdedah pencemaran ini berkemungkinan mengalami simptom demam, batuk dan selesema. Jika dilihat simptom ini juga akan terjadi kepada mereka yang dijangkiti virus COVID-19. Tetapi tidaklah sehingga membawa maut. Kesan jangka panjang pula, VOC mampu membuatkan seseorang yang terdedah berisiko menghidap penyakit berbahaya seperti kanser. Ia suatu kebimbangan yang harus difikirkan. Untuk itu, disarankan semua yang menjalani tempoh PKP memastikan kediaman masing-masing berada dalam keadaan bersih, terutama daripada habuk yang boleh menjejaskan kesihatan. Pastikan juga proses pengudaraan yang baik dalam kediaman masing-masing dengan membuka tingkap bagi melancarkan aliran keluar masuk udara yang akan membawa bersama sebagian habuk dan VOC yang terperangkap di dalam rumah.
Akhir sekali, patuhilah saranan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, iaitu menjaga kebersihan diri dan kerap mencuci tangan. Waktu operasi perniagaan telah dihadkan kepada 8 jam sehari, memberikan impak kepada pekerja kerana tidak dapat melakukan kerja lebih masa. Jadi kemungkinan gaji mereka tidak dapat menampung kos harian, terutama sekali yang bagi yang sudah berkeluarga, dan menyebabkan pekerja akan berasa tertekan kerana perlu memikirkan kos pembelanjaan seharian. Poin seterusnya ialah penutupan domestik pelancongan, iaitu memberikan impak kepada pemilik kerana tidak mendapatkan keuntungan yang banyak kerana kekurangan bilangan pelancong. Dan selain itu, mereka perlu menanggung kos gaji pekerja dan kos selenggara dan menyebabkan pemilik akan menghadapi stres kerana harus berfikir cara alternatif lain bagi mengurangkan kos kerugian. Dalam masa sama, harus menanggung kos gaji pekerja dan membayar kos selenggara. Jelas, virus COVID-19 ini sangat memberi perubahan besar dalam kehidupan harian kita. Justru sangat penting untuk kita bekerja sama mencegah wabak penyakit ini. Terima kasih.